liberalisme. Liberalisme adalah merupakan sebuah gerakan yang berlawanan terhadap segala bentuk penindasan atau tirani, sama ada melalui sistem gereja ataupun sistem feudal. Menurut John Stuart Mill pada tahun 1873 pernah berkata, masyarakat harus membenarkan kebebasan terhadap semua individu untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri, serta individu tersebut bebas untuk berfikir dan bertindak sesuka hati mereka untuk mencapai tujuan mereka. Ekoran daripada itu, maka tiada hukuman yang patut dikenakan ke atas individu lain kerana yang melakukan sesuatu perkara adalah hanya berkaitan dengan dirinya sendiri. Seterusnya, bagi pandangan tokoh ahli falsafah, yang pertama John Locke. John Locke ni merupakan pencipta teori liberal naturalisme. Dia berpendapat bahawa harta persendirian adalah satu hak alam semula jadi dan naluri yang berkembang dengan pertumbuhan manusia. Seterusnya, tokoh yang kedua adalah Voltaire. Voltaire ni terkenal dengan tulisan falsafahnya yang tajam. Ia sangat menyokong hak asasi manusia dan kebebasan sivil, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk perbicaraan yang sesuai. Beliau sering menggunakan karyanya sebagai alat kritikan terhadap dogma gereja dan institusi Perancis pada masa itu. Seterusnya, Montesquieu. Montesquieu ni dalam bukunya Spirit the Law mencadangkan pemisahan kuasa dalam kerajaan iaitu eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. Pengasingan kuasa ini bertujuan untuk memastikan terdapat penyediaan antara agensi-agensi untuk mencegah penyalahgunaan kuasa. Tokoh seterusnya adalah J.J. Rousseau. Idea politik J.J. Rousseau ni mempengaruhi perkembangan teori liberal dan sosialis dan memupuk nasionalisme. Melalui pengiktirafan dan tulisannya sendiri, beliau mencipta autobiografi moden dan menggalakkan perhatian baru kepada perkembangan subjektiviti yang kemudiannya menjadi asas kepada kerja-kerja banyak pemikir yang hebat. Seterusnya, tokoh yang terakhir adalah Adam Smith. Adam Smith ni merupakan tokoh ekonomi liberal yang dinilai sebagai asas kepada kemunculan sistem ekonomi kapitalis dengan ciri-ciri ideologi kapitalis. Ringkasnya dapat disimpulkan bahawa menurut Adam Smith, semua kuasa ekonomi mesti berada di tangan pasaran, di mana manusia mempunyai kedudukan sebagai individu yang mengambil keutamaan. Seterusnya, ciri-ciri liberalisme iaitu yang pertama, kebebasan dalam masyarakat. Liberalisme bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat bebas yang ditunjukkan oleh kebebasan berfikir rakyat dan pelbagai bentuk kebebasan bersuara. Yang kedua, ekonomi yang menyokong perniagaan peribadi. Liberalisme ini mahukan ekonomi pasaran yang menyokong perusahaan peribadi secara percuma. Yang ketiga, kepelbagaian etnik, agama, bangsa dan budaya. Ini adalah penting kerana kelihatan di negara kita ini bebas untuk mengikuti agama di mana kita percaya, untuk hidup tradisi yang kita warisi dan sebagainya. Yang keempat ialah kewujudan pilihan raya. Pilihan raya juga merupakan contoh liberalisme. Menentukan seseorang pemimpin oleh rakyat menunjukkan salah satu ideologi liberalisme. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Kini terdapat undang-undang di Indonesia yang mentadbir hubungan antara orang agama, suku kaum dan bangsa. Bagi sesiapa yang mencalik atas dasar rawatan campak, dia akan dikenakan hukuman atas dasar pelanggaran hak asasi manusia. Bagi pengaruh liberalisme, yang pertama, pelbagai usaha yang telah dilakukan sama ada melalui penulisan, di akhbar, penerbitan buku dan majalah serta laman sesawang yang dijadikan sebagai alat bagi menyokong pengaruh fahaman liberalisme ini dalam sesebuah negara. Yang kedua, pengaruh yang telah diserap ke dalam pemikiran masyarakat dulu sehingga kini adalah melalui sistem demokrasi politik yang berkuasa mutlak. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW telah menyerahkan segala urusan dunia terhadap umat Islam. Yang keempat, sistem demokrasi secara mutlak adalah pilihan yang terbaik difikirkan oleh umat Islam. Fahaman liberalisme diutarakan kepada beberapa fahaman. Di antaranya ialah fahaman pluralisme iaitu agama yang dianggap sebagai anutan baru yang dapat menyelesaikan pertelikahan di kalangan masyarakat yang berbeza agama. Semua agama adalah sama dalam kesaksamaan antara lelaki dan juga wanita. Melalui agama Islam, wujudnya fahaman liberalisme menyatakan bahawa jika berlakunya diskriminasi terhadap wanita, maka wanita tersebut hendaklah dibebaskan dari cengkaman lelaki. Sebagai contoh dapat kita lihat adalah batasan aurat adalah perkara yang perlu ditentukan semula oleh Islam untuk dibuat dalam penilaian. Jadi, sokongan oleh kumpulan penyokong terhadap aliran pemikiran falsafah. Yang pertama ialah pemahaman berasaskan kebebasan. Kebebasan yang tidak dikongkong langsung oleh agama. Membawa ideologi liberalisme yang merupakan kefahaman yang mementingkan feminisme, sekularisme dan lain-lain yang bertunjangkan kebebasan. Semua manusia memiliki hak dan kesamaan dalam bersuara dan bertindak. Yang kedua, memperjuangkan kebebasan wanita. Hak persamaan iaitu kesamarataan jantina dan penghapusan kawalan terhadap individu. Idealisme bahawa lelaki itu sama seperti perempuan. LGBT iaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender diberi pengiktirafan dan diterima. Yang ketiga, manusia mesti membebaskan dirinya daripada kepercayaan tradisi. Seseorang boleh berkompromi dengan syarak dengan cara mentafsir, mengolah atau menafikan bukti-bukti syarak yang tidak selari dengan pemikiran dan falsafah barat. Kebenaran itu adalah bersifat relatif atau nisbi. Benar atau salah adalah bergantung kepada pengamatan masing-masing, berdasarkan budaya dan masyarakat dalam persekitaran mereka. Yang keempat, pemikiran liberalisme telah menolak autoriti agama dan memberi kebebasan kepada setiap individu untuk berijtihad dalam apa jua permasalahan berkaitan agama. Pentafsiran semula Al-Quran adalah perlu dan harus dilakukan tanpa terikat dengan mana-mana disiplin ilmu yang berkaitan seperti Nasikh wal Al-Mansuh, Al-Ba' Nuzul atau tafsiran daripada Rasulullah, para sahabat dan sebagainya. Rasulullah SAW hanya relevan bagi masyarakat Arab di zaman baginda sahaja dan ketinggalan untuk diguna pakai pada zaman sekarang.
Syariah perlu memberi keutamaan kepada kebebasan dan keperluan manusia. 5. Memperjuangkan pelbagai isu bertujuan menyebarkan idea liberalisme secara lebih meluas. Antara agenda golongan ini adalah memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan menyamartaafkan semua agama. Justru itu dapat kita lihat kedudukan agama Islam di Malaysia semakin terhakis hingga mengundang kepada murtad. Tuntutan Suruhanjaya Antara Agama, Interfaith Commission atau IFC yang membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan sebarang tindakan atau halangan. Seterusnya, yang keenam, menghapuskan kedaulatan agama, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Golongan ini menganggap agama Islam sekadar agama rasmi sahaja. Mereka menentang pemerkasaan undang-undang syariah dan mahkamah syariah untuk menghapuskan institusi agama Islam di Malaysia. Dan yang ketujuh adalah menentang penguatkuasaan undang-undang moral berteraskan agama. Tindakan pihak berkuasa yang menahan para pengunjung Islam di pusat-pusat hiburan telah mendapat bantahan keras daripada Sister in Islam, SIS dan 50 NGO yang lain. Mereka menghantar memorandum kepada kerajaan supaya tidak menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengawasi akhlak rakyat. Ciri-ciri yang ditolak oleh golongan penentang terhadap aliran pemikiran falsafah. Yang pertama, menolak kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Agama Islam tidak mengasingkan agama dengan kehidupan. Masyarakat yang tidak memiliki kebebasan intelektual penuh termasuk tiada kebebasan berbicara dan tiada kebebasan beragama, ia terbatas kedaulatan undang-undang, kuasa kerajaan dan juga hak individu ke atas harta persendirian, ketelusan sistem pemerintahan serta pasaran bebas. Kebebasan sosial yang mencukupi kehendak sosial seperti pendidikan, keagamaan, individu adalah bersifat secara terkawal. Yang kedua, berpegang dengan konsep menghormati tujuan hidup, pandangan dan kepercayaan seseorang individu tanpa sebarang paksaan. Mementingkan penghormatan terhadap kebebasan individu dari segi semua aspek iaitu aspek sosial, ekonomi dan politik. Tujuan hidup, aturan moral dan kepercayaan berkaitan dengan agama tidak boleh dipaksa. Yang ketiga, setiap individu perlu mendapatkan perlakuan yang sama dalam penyelesaian masalah. Ada hukuman yang berjalan bertujuan untuk bela hak-hak masyarakat. Negara-negara yang menentang liberalisme ni tidak menetapkan had minimum undang-undang tertinggi yang menghormati hak-hak kebebasan dan persamaan setiap individu dalam undang-undang. 4. Pemerintah ditentukan oleh masyarakat dan rakyat yang diperintah. Kuasa tertinggi berada di tangan rakyat sehingga penemuan pihak-pihak yang akan memimpin negara harus dapatkan persetujuan daripada rakyat. Wujudnya satu asas kerohanian, pandangan dunia, falsafah hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Ketidakseimbangan di antara tanggungjawab kerajaan dan tanggungjawab peribadi di mana kerajaan tidak menjalankan peranan yang mana seseorang itu mampu membuatnya dengan sendiri, melalui diri ataupun melalui pihak swasta. Yang kelima, menjadikan sumber hukum sebagai asas kepada kehidupan. Mengutamakan dan menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai panduan dalam berhujah. Menganggap isi kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah berfungsi dalam membangunkan umat. Tidak terdesak agar Al-Quran ditafsir semula tanpa terikat dengan tafsiran ulama'-ulama' terdahulu serta menerima pelaksanaan syariah Islam. Aliran pemikiran liberalisme ini ingin mengajak Muslim mengikut pemikiran Islam sekaligus menyebarkan ilmu akidah Islamiah dalam diri umat Islam. Dan yang keenam, menerima ajaran dogmatisme, ideologi yang memegang keyakinan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan ajaran mereka atau dipersoalkan melainkan harus diterima sahaja. Adanya perbatasan khususnya dari pemerintahan dan agama tidak menyokong sebarang sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka di mana mereka menyatakan bahawa semua rakyat tidak diberikan hak yang sama rata di bawah undang-undang. Seterusnya, amalan dan tindakan kumpulan yang terpengaruh dengan aliran pemikiran falsafah dalam aspek pemikiran ilmu. Yang pertama, membentuk sistem demokrasi yang lebih baik daripada sistem pemerintahan yang lain. Pemerintah hanya mewujudkan dan mengaturkan kehidupan masyarakat dan keputusan yang dibuat hanya sedikit demi kepentingan rakyat serta sudah biasa dalam membuat keputusan sendiri. Dua, memiliki kebebasan intelektual penuh termasuk kebebasan berbicara dan kebebasan beragama. Ideologi fahaman liberalisme ini yang membawa kepada hak dan kebebasan setiap individu. Manusia yang menyokong liberalisme ini mempunyai suatu kebebasan tertentu dalam menentukan perjalanan hidup mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh mana-mana unsur yang boleh memaksa mereka untuk tunduk pada kehendak orang lain. Ketiga, mempunyai hak untuk golongan LGBT tetapi melanggar hak untuk komuniti masyarakat normal. Melakukan pelbagai usaha bagi membela dan mempertahankan hak-hak sivil LGBT dan individu yang mengamalkan interseksual. Menyokong setiap usaha atau apa jua yang memberikan mereka hak sama rata bagi semua golongan dalam masyarakat tanpa mengira agama, budaya dan gaya hidup seseorang. Mendesak supaya diberikan kebebasan dan persamaan hak mutlak kepada golongan LGBT yang patut diberi layanan seperti manusia biasa. Kesaan terhadap hak-hak bagi golongan minoriti seperti mereka menggunakan hak kebebasan sebagai satu pembelaan kepada golongan LGBT. Yang pertama, Sally Wang Sawijaya telah mewakili sebuah pertubuhan hak asasi wanita iaitu Joint Action Group for Gender Equity JAG. Yang kedua, memperjuangkan kesamarataan jantina seperti menggesa agar undang-undang syariah di Malaysia perlu dihapuskan. Yang ketiga, gesaan oleh Nisha Ayub untuk mengiktiraf golongan LGBT di Malaysia turut mendapat penentangan. Yang keempat, pejuang hak LGBT Ahmad Sanusi pada tahun 2018 apabila beliau telah menerima banyak anugerah daripada pelbagai negara. Anugerah Asia LGBT Milestone Award ALMA dan Anugerah International Women of Courage Award. Seterusnya, antara contoh amalan lain yang dilakukan oleh kumpulan penyokong terhadap aliran pemikiran liberalisme, tuntutan gabungan bukan kerajaan iaitu Coalition of Malaysia NGO Komango
Tuntutan mereka melalui Semakan Berskala Sejagat Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2003, iaitu agar Malaysia mengiktiraf orientasi seksual dan identiti jantina. Yang pertama, tuntutan Komanggo iaitu kebebasan beragama, mengiktiraf ajaran sesat Syiah di Malaysia, penghapusan hukuman syariah dan kebebasan hak asasi manusia, mengiktiraf budaya hidup LGBT, menuntut kebebasan dalam pergaulan. Kedua adalah kritikan yang dilakukan oleh Kasim Ahmad sebagai seorang pengkritik hadis. Menafikan syahadah kedua bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan mendewa-dewakan Nabi Muhammad, mendewa-dewakan ulama yang dianggap sama dengan kasta paderi. Rambut wanita bukan aurat. Dan yang ketiga adalah Sister in Islam atau SIS, iaitu gerakan feminis persamaan hak lelaki dan perempuan yang memperjuangkan kebebasan beragama atau menukar agama, memukul isteri yang nusyus, wanita menjadi imam dalam solat fardu Jumaat dan juga menentang amalan poligami dengan melancarkan kempen monogami dan juga menentang hukum hudud. Seterusnya ialah pengaruh lirisma dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Yang pertama ialah kaitan lirisma dengan bidang sosial ialah lirisma memberi makna kepada prinsip kesamarataan. Hal ini sangat berkait rapat dengan perjuangan golongan feminis, iaitu berkaitan dengan prinsip persamaan jantina sehingga melahirkan golongan gender yang menyebabkan berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan. Yang kedua pula ialah prinsip lirisma mengatakan golongan wanita berhak menentukan kehidupan mereka sendiri dan mereka tidak perlu kehidupan berkeluarga dalam menentukan kehidupan mereka. Dan prinsip ini juga menentang bahawa golongan wanita hanya berfungsi dalam melahirkan anak kerana mereka merasakan perkara ini merupakan satu pembinaan terhadap golongan mereka. Sedangkan dalam Islam, kahwinan itu berfungsi dalam membanyakkan zuriat untuk kesinambungan hidup. Tapi perkara ini tidak diterima oleh mereka kerana mereka menganggap bahawa prinsip lirisma menekankan tiada siapa pun yang boleh menyekat hak golongan wanita kerana mereka berhak menentukan sendiri. Ketiga pula, jika dilihat di seluruh dunia, wanita berkuasa dalam pelbagai perkara seperti dalam bidang ekonomi dan politik. Dan jumlah bilangan golongan wanita dan lelaki kita dapat lihat hampir sama banyak, menyebabkan tanggapan golongan masyarakat terhadap wanita telah berubah. Dan jika dilihat dari aspek pasaran terhadap majalah juga majalah golongan wanita juga lebih banyak dipasarkan berbanding dengan majalah untuk golongan lelaki. Dan keempat pula, berdasarkan pandangan Islam, ideologi lirisma ini sangat berbahaya kerana ia dikaitkan dengan kebebasan seorang dalam menggambarkan perkara yang dipercayai walaupun hakikatnya perkara tersebut salah, dan juga kebebasan seorang dalam memilih agama. Seterusnya ialah isu semasa akibat pengaruh lirisma dari aspek sosial. LGBT merupakan isu sosial yang semakin berluasa di negara Malaysia, dan hal ini mendorong pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya golongan muda, untuk melakukan perbuatan songsang. Contohnya, ramai yang pelajar yang bertaraf pendidikan tinggi terlibat dalam melakukan perbuatan songsang ini. Dan di Malaysia, agama rasmi persekutuan ialah agama Islam. Malahan perkara ini juga banyak mencemarkan imej baik institusi pengajian di Malaysia. Contohnya, seorang pengetua di pusat tahfiz telah melakukan jenayah seksual seperti reward kepada 9 orang pelajar yang belajar di sana, dan secara tidak langsung menyebabkan berlakunya masalah kesihatan dan penyebaran penyakit-penyakit akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh kumpulan tersebut seperti AIDS dan HIV. Dan berdasarkan kajian, sebanyak 17% kaum Melayu dan 70% kaum Cina yang terlibat dengan LGBT dan pendirian Tun Dr. Mahathir yang menolak isu ini adalah suatu perkara yang tepat. Terdapat juga segelintir ahli parlimen yang menyarankan kerajaan supaya tidak mengiktiraf golongan LGBT serta mengadakan tindakan ke atas golongan ini yang cuba memanipulasikan hak asasi manusia bagi tujuan tersebut. Selanjutnya ialah kaitan isu semasa dengan aliran pemikiran falsafah. Ciri-ciri liberal yang pertama ialah setiap individu berhak mendapatkan hak yang sama rata. Hak ini sama ada dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi. Hal ini sangat berkait dengan isu LGBT, di mana golongan ini juga berhak untuk mendapatkan keadilan seperti golongan yang lain, dan mereka juga tidak harus diskriminasi dalam pelbagai perkara. Contohnya, diskriminasi di tempat kerja. Walaupun golongan ini tidak akan diiktiraf di Malaysia, tapi hak kewarganegaraan mereka masih diberikan, jadi mereka tidak harus didiskriminasi dalam pelbagai isu. Hal ini dikatakan demikian kerana jika masyarakat terus melakukan diskriminasi terhadap mereka, mereka pasti akan terus menggambarkan amalan songsang ini. Yang ciri liberalisme yang kedua pula ialah pemerintahan ditentukan dengan persetujuan. Bagi negara yang menggambarkan konsep liberalisme, pemerintah mesti melakukan suatu perkara mengikut kehendak rakyat dan bukan bertindak mengikut kehendak sendiri kerana rakyat lebih berkuasa. Tapi di Malaysia, konsep ini tidak diamalkan. Jadi golongan pemerintah bertindak dengan tegas dalam menangani isu LGBT yang berlaku, dan golongan pemerintah juga tidak akan mengalah walaupun banyak tekanan yang dilakukan oleh golongan LGBT ini. Hal ini kerana Malaysia amat berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang berlandaskan kepada budaya, adat dan agama yang telah sekian lama diamalkan. Dan ciri terakhir pula ialah mempunyai hukum dan hukum yang diterapkan. Di dalam sebuah negara harus adanya hukum dalam menjaga dan melindungi
hak-hak rakyat dalam sebuah negara yang mengamalkan konsep liberalisme, hukum paling tinggi yang diamalkan oleh mereka ialah mengenai persamaan kedudukan dan juga hak-hak kebebasan yang perlu diberikan oleh setiap individu. Negara Malaysia mempunyai perlembagaan yang menyatakan rakyat Malaysia akan dilindungi dari sebarang ancaman, tetapi tidak ada peruntukan dan perlembagaan supaya melindungi golongan LGBT. Hal ini kerana golongan ini tidak dikiraf di Malaysia kerana negara Malaysia merupakan sebuah negara Islam. Seterusnya ialah amalan dan tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh arian falsafah dan kritikan isu. Bagaimana kita tahu, isu LGBT ini bukanlah isu baru, namun ia menjadi hangat setelah kemunculan golongan maknya yang ini secara terbuka yang melampaui batas seolah mencabar rakyat Malaysia. Dan ditambah pula dengan keberanian dan kelatangan mereka seperti seorang pengamat LGBT yang menjadi usahawan kepada produk kecantikan seperti Muhammad Sajjad telah banyak menimbulkan kontroversi. Mereka sangat lantang bersuara iaitu program kontroversi bernama Siti Kasim dan Marina Made. Bagi golongan yang menyokong LGBT, semestinya mereka bersifat terbuka dalam semua perkara. Gaya hidup golongan ini terarah kepada cara hidup gaya barat dan tidak kisah dengan isu LGBT asalkan tidak mengganggu kehidupan mereka. Dan mereka juga diberikan hak yang sama, ditambah pula arus kemudian telah menganggap LGBT ini sebagai suatu perkara yang biasa dan menyatakan bahawa mereka tiada hak untuk mempersoalkan pilihan hidup setiap manusia. Orang yang menyukai LGBT ini juga tidak kisah tentang keberadaan geng LGBT selagi tidak mengganggu kehidupan mereka. Dan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kampung, mereka kurang dihimpit dengan golongan LGBT dan tidak ketara seperti di bandar-bandar besar. Mereka yang menyokong LGBT ini juga adalah bersifat liberal bagi mereka. Mereka layak untuk hidup normal seperti orang lain dan dilayan seperti manusia biasa, sedangkan ia bercanggah dengan hukum Islam. Dan selain daripada itu juga, orang yang berfikiran liberal juga adalah mereka yang mempaksikan rasional akal semata sehingga sanggup mengenepikan agama dan kebebasan individu secara menyeluruh dalam segala aspek seperti urusan jantina, soal agama dan pilihan hidup yang bercanggah dengan syariat. Mereka berkiblatkan akal dan bukannya Al-Quran, dan mereka tidak sedar bahawa kesan daripada fahaman liberalisme itu adalah memesongkan akidah mereka dari landasan hidup seorang hamba, dan mereka juga merasakan apa yang mereka fikir adalah benar dan nyata sehingga mereka tidak sedar dengan telah terpesong daripada akidah. Dan budaya LGBT juga sebenarnya telah bunuh rakyat Islam sendiri dalam sanubari hati umat Islam dan telah mencemarkan reputasi Islam. Namun itulah kenyataan pahit yang harus diterima bagi orang yang berjiwa LGBT ini. Seterusnya, isu LGBT ini juga berlega di Malaysia setelah zaman pemilihan Mahathir pada tahun 2018. Keputusan yang dilakukan oleh golongan LGBT ini untuk tampil ke depan dapat kita petik kata-kata Dr. Mahathir yang menganggap peluang sama rata dan memandang manusia itu sama. Dan inilah berita yang dinantikan oleh pengamal ciri-ciri fahaman liberalisme, iaitu kebebasan individu dan individu mempunyai hak peribadi dan apa jua perkara, termasuk memilih untuk menukar jantina atau seangkatan dengan konsep LGBT. Dan bagi kerajaan, menyentuhi LGBT adalah tidak salah dan mereka boleh menerima golongan LGBT. Secara harafiahnya, ideologi pemimpin selaku PM sangat mempengaruhi perjalanan sebuah negara. Contohnya, kerajaan BN yang memegang title selaku kerajaan persekutuan sangat lama sehinggalah digantikan dengan kepimpinan Dr. Mahathir dari PH Pakatan Harapan. Dan pada zaman BN, mereka mengambil pendekatan untuk tidak mencampur tangan berkenaan isu LGBT berbeza dengan zaman PH yang dasarnya lebih terarah kepada memandang manusia itu sama rata. Walaupun negara pasca kolonial lain sudah berideologi membenarkan LGBT dan masyarakat, namun tidak bagi Malaysia. Jadi jelas kedatangan suara rakyat dan polisi sebuah kerajaan harus mengikut arus pemikiran rakyat yang masih skeptikal terhadap isu LGBT ini. Seterusnya ialah cadangan untuk menambah baik isu LGBT berdasarkan falsafah rukun negara. Yang pertama ialah mengenakan sekatan dan boikot sepenuhnya ke atas sebarang program yang menjurus ke arah menyetujui LGBT, iaitu mengharamkan sebarang kegiatan oleh LGBT secara terbuka yang disertai oleh rakyat, iaitu sebarang pengajuan melibatkan orang ramai. Contohnya, program Ratu Cantik Maknya di Malaysia adalah tidak dibenarkan kerana takluk kepada pertukan Seksyen 29 Akta Kesalahan Jenayah Syariah, iaitu menghalang taktik licik mereka untuk mempengaruhi lagi ramai anak muda. Seharusnya orang Islam memegang kepada prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Langkah kedua pula ialah masyarakat mesti bijak dalam menilai yang mana yang baik dan yang buruk. Jika terdapat golongan LGBT berdekatan mereka, kita seharusnya membimbing mereka dan bukan memulakan mereka, iaitu dengan menasihati mereka dan mendoakan mereka. Seterusnya, langkah ketiga pula ialah polisi yang baru juga harus dibuat bertujuan untuk lagi menyekat kemarahan LGBT di Malaysia. Isu LGBT harus dipandang sebagai aspek jenayah.
iaitu undang-undang tidak boleh berat sebelah dan kesalahan harus tetap dihukum dengan hukum setimpal. PDRM selaku badan yang bertindak untuk menyiasat. Sekiranya berlaku sebarang kes sajak yang viral baru-baru ini, kedaulatan undang-undang iaitu antara 5 rukun negara yang sepatutnya dipegang oleh masyarakat bukan sekadar terucap di bibir, tapi tiada perasaan takut untuk melanggar undang-undang. Dan langkah keempat pula ialah setiap individu perlu mengukuhkan perayaan agama melalui konsep ijma', iaitu pembincangan oleh pakar-pakar agama yang harus giat dijalankan. Agamawan boleh mengambil pendekatan sebagai memudahkan untuk memahami luahan isi hati LGBT. Seterusnya ialah keadaan pelaksanaan terhadap cadangan yang diberikan mengenai isu semasa yang dibincangkan selai dengan kehendak falsafah rukun negara, iaitu melibatkan tindakan kolektif yang mula pada peringkat bawahan, iaitu yang pertama dimulai dengan institusi keluarga, komuniti, masyarakat dan paling atas adalah kerajaan. Kemudian pendidik seperti guru dan pensyarah perlu memendahkan pelajar dalam isu menolak fahaman LGBT. Sebagai contoh, mengadakan program berusul ceramah motivasi adalah sangat bagus untuk muka minda pada pelajar tentang isu-isu hangat LGBT dengan menjemput orang yang berkelayakan bagi muka minda para pelajar. Selain itu, kerajaan juga menerusi Kementerian Pendidikan, iaitu Menteri Pendidikan Malaysia dan Menteri Pengajian Tinggi perlu lebih peka dengan isu berkenaan LGBT ini, iaitu pendidikan harus beri sebelum anak muda sendiri itu berusaha untuk meroka apa itu LGBT dengan sendiri, kerana kita sedia tahu anak muda mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Yang ketiga pula, badan pelaksana undang-undang yang bertanggungjawab seperti pihak polis perlu memainkan peranan mereka sebagai pembateras segala kejadian yang melanggar undang-undang daripada terus berluasa di negara ini. Sekali, institusi keluarga dan masyarakat juga memainkan peranan penting dalam mendidik dan memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak mereka bagi menghindarkan anak mereka daripada terjebak dengan gejala LGBT.